Berikut adalah 3 contoh analogi popular Trinity yang bermasalah. Analogi kelopak daun shamrock dikatakan telah digunakan oleh seorang mubalik Kristian yang bernama Saint Patrick of Ireland bagi memahamkan orang-orang Kristian di Ireland pada zamannya tentang konsep Trinity. Beliau menyatakan bahawa ketiga-tiga peribadi, iaitu Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah seperti 3 kelopak yang terdapat pada daun shamrock yang tetap merupakan sehelai daun. Analogi ini walau bagaimanapun bermasalah kerana telah memberikan gambaran seolah-olah setiap satu daripada 3 peribadi Trinity mewakili pecahan 1/3 daripada Tuhan. Perkara ini hakikatnya bukanlah apa yang dimaksudkan oleh Trinity kerana setiap peribadi dalam Trinity tidak dianggap sebagai bahagian-bahagian yang bercantum untuk membentuk Tuhan. Justeru, analogi ini telah digolongkan sebagai heresi yang disebutkan sebagai partialism kerana telah memecahkan Tuhan kepada bahagian-bahagian yang terpisah. Versi lain bagi analogi ini adalah analogi seperti analogi cengkerang, telur putih dan kuning telur, dan analogi segitiga dibentuk oleh 3 sisi. Analogi cahaya dan haba matahari. Analogi cahaya dan haba matahari adalah satu analogi yang cuba untuk menyatakan bahawa Trinity adalah seumpama kesatuan antara matahari dengan cahaya serta haba yang dihasilkan olehnya. Kesatuan antara Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus dalam doktrin Trinity diumpamakan dengan kesatuan yang wujud antara matahari dengan cahaya serta haba yang dikeluarkannya. Analogi ini bermasalah kerana ia memberikan gambaran bahawa seolah-olah 2 daripada 3 peribadi dalam Trinity terbit atau dimulakan kewujudannya oleh satu peribadi Trinity yang lain yang telah wujud terlebih dahulu. Sedangkan konsep Trinity pada hakikatnya menyatakan bahawa ketiga-tiga peribadi, iaitu Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah bersifat co-equal dan co-eternal, iaitu setara antara satu sama lain dan sama-sama bersifat qadim yang bermaksud tidak mempunyai sebarang permulaan. Justeru, analogi ini serta analogi-analogi yang lain yang seumpama dengannya telah terjatuh ke dalam heresi yang disebutkan sebagai subordinationism menurut agama Kristian kerana telah memberikan gambaran bahawa terdapat status kewujudan yang berbeza-beza antara peribadi-peribadi dalam Trinity. Analogi air, ais dan wap. Analogi air, ais dan wap adalah analogi yang cuba untuk mengumpamakan Trinity seumpama air, di mana dikatakan sebagaimana air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim yang berbeza, iaitu pepejal, cecair dan gas, namun hakikatnya masih juga tetap merupakan air yang sama. Maka demikian juga dikatakan Tuhan dalam kepercayaan agama Kristian. 3 peribadi Tuhan, iaitu Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam doktrin Trinity hakikatnya dikatakan masih Tuhan yang sama dan satu, namun hanya mengambil mod atau peranan yang berbeza. Analogi lain yang turut bersamaan dengan analogi ini adalah analogi seorang individu lelaki boleh menjadi suami, bapa dan anak dalam masa yang sama, atau seorang individu wanita boleh menjadi isteri, ibu dan anak dalam masa yang sama. Meskipun kedengaran seperti meyakinkan, analogi ini walau bagaimanapun sangatlah bermasalah kerana tidak mewakili doktrin Trinity yang sebenarnya. Hal ini kerana analogi ini memberikan gambaran bahawa Tuhan Bapa itulah Tuhan Anak, Tuhan Anak itulah Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Roh Kudus itulah juga Tuhan Bapa. Mereka adalah individu yang sama, sedangkan Trinity menafikan bahawa ketiga-tiga peribadi ini adalah individu yang sama. Sebetulnya, analogi ini adalah gambaran tepat kepada sebuah pegangan sesat atau heresi menurut agama Kristian yang dipanggil sebagai modalism, yang menyamakan antara Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Penggunaan analogi ini untuk merasionalkan Trinity bahkan dilihat serius dan dikritik oleh sebahagian ilmuwan Kristian sendiri kerana menyedari hal tersebut adalah merupakan suatu penyimpangan yang jelas. Dalam Islam, tidak terdapat konsep kepercayaan kepada Tuhan yang rumit dan misteri seperti Trinity. Sebaliknya, yang wujud adalah konsep tauhid yang jelas dan mudah difahami oleh semua orang. Tuhan dalam Islam adalah bersifat esa, iaitu tunggal tanpa terdapat sebarang sesuatu yang bersamaan ataupun setara dengannya. Dia tidak memiliki sebarang sekutu untuk disembah bersama dengannya, dan segala sesuatu yang selain daripadanya adalah hamba dan makhluk ciptaan yang tidak layak sama sekali untuk disembah.